Bagi sesiapa yang mengenali Dubai suatu masa dahulu, melihat imej bandar ini sekarang pasti akan membuatkan anda keluh seribu bahasa. Keajaiban padang pasir yang pernah menarik 19 juta pelancong setahun dari seluruh dunia. Hotel 5 bintang yang tersergam indah di kaki Burj Khalifa, golongan kaya dari barat yang bersantai di bawah payung pantai Jumeirah Beach. Bunyi kasut tumit tinggi yang bergema di pusat membeli belah. Itulah kehidupan harian Dubai yang biasa. Namun bandar itu kini sepi dan sunyi. Sejak tercetusnya peperangan, aliran keluar penduduk asing dan pelancong dari Dubai terus berterusan. Memendengkan sifat bandar ini di mana lebih 90% populasinya adalah warga asing, ketakutan terhadap perang telah tersebar luas dan penghijrahan besar-besaran telah bermula. Resort pantai pusat membeli belah dan hotel-hotel utama dilaporkan mengalami penurunan mendadak dalam bilangan pengunjung, berubah menjadi suasana yang lengang. Seorang guru warga Britain yang telah menetap di Dubai selama 16 tahun berkata, cahaya Dubai jelas telah padam. Apa yang sebenarnya telah berlaku? Segalanya bermula pada 28 Februari 2026. Amerika Syarikat dan Israel telah memulakan serangan ke atas Iran dan pada hari yang sama pengawal revolusi Iran melancarkan serangan menyasarkan pangkalan tentera AS di dalam UAE. Syarikat penerbangan Emirates telah menggantung operasinya tanpa tempoh masa yang ditetapkan. Iran, Iraq, Qatar, Bahrain, Kuwait dan hampir semua negara Timur Tengah telah menutup ruang udara mereka, menjejaskan beribu-ribu penerbangan. Dilaporkan bahawa kos untuk menyewa pesawat pribadi mencecah sehingga $200,000 atau kira-kira 31.5 juta yen Jepun. Di sini satu persoalan asas timbul. Iran dan Dubai telah mempunyai hubungan ekonomi yang mendalam selama terkosong tahun yang lalu. Walaupun Iran disekat daripada pasaran antarabangsa oleh sekatan ekonomi Amerika, ia mampu bertahan tanpa runtuh kerana urus niaga dengan Dubai. Iran terus menggerakkan bekalan dana bernilai 1 triliun yen setahun melalui Dubai. Dubai sebenarnya adalah satu-satunya tingkap bagi Iran untuk berhubung dengan dunia luar. Mengapakah Iran menghalalkan senjata kepada rakan kongsinya itu? Jawapan kepada persoalan ini mengandungi seluruh intipati situasi Timur Tengah semasa. Untuk memahami hubungan antara Iran dan Dubai, kita perlu kembali ke tahun 1929. Sejurus selepas penubuhan Republik Islam yang dipimpin oleh Khomeini melalui revolusi Iran, Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iran. Sejak itu sekatan terus diperketatkan selama lebih 40 tahun. Terutamanya selepas 2001 apabila Iran diputuskan daripada rangkaian pemindahan bank antarabangsa yang dikenali sebagai SWIFT, tekanan sekatan menjadi muktamad. Apakah itu SWIFT? Ia adalah infrastruktur asas untuk kiriman wang antarabangsa yang disertai oleh lebih 10,000 institusi kewangan di lebih 200 buah negara. Disingkirkan daripada sistem ini bermakna bank-bank Iran tidak lagi boleh melakukan pemindahan rasmi dengan mana-mana bank di dunia. Walaupun mereka menjual minyak, mereka tidak boleh menerima bayaran. Mereka juga tidak boleh menghantar bayaran untuk barang import. Di atas sistem kewangan rasmi Iran secara ekonomi dianggap lenyap. Namun Iran tidak runtuh. Punca utamanya adalah sistem zon bebas free zone di Dubai. Zon bebas adalah kawasan ekonomi khas yang diwujudkan oleh UAE. Syarikat yang berdaftar di sini dikecualikan daripada cukai korporat boleh dimiliki 100% oleh warga asing dan beroperasi mengikut peraturan mereka sendiri dan bukannya undang-undang komersial UAE. Terdapat lebih 30 zon bebas di Dubai sekarang dengan ratusan ribu syarikat berdaftar. Di dalamnya terdapat puluhan ribu syarikat yang melibatkan modal berkaitan Iran. Mari kita lihat secara khusus bagaimana syarikat-syarikat ini berfungsi. Sebagai contoh, katakan ada pam industri yang dikilangkan di China. Ia adalah komponen yang diperlukan oleh kemudahan minyak di Iran. Walau bagaimanapun, jika syarikat China mengekspornya terus ke Iran, mereka berisiko kehilangan akses ke pasaran Amerika. Oleh itu, komponen ini diekspor terlebih dahulu ke syarikat Shell atas kertas yang berdaftar di zon bebas Dubai. Di Dubai, ia diturunkan sekali dan dokumen punca asal serta destinasi diubah. Kemudian ia diekspor semula ke Iran sebagai produk industri dari UAE. Ini adalah kaedah yang dipanggil re-export. Aliran dana juga mengikut struktur yang sama tetapi secara terbalik. Bayaran untuk minyak yang dijual oleh Iran masuk ke akaun syarikat zon bebas Dubai. Di sana mata wang dan nama pemilik ditukar, kemudian ia mengalir ke pasaran antarabangsa sebagai dana yang kelihatan tidak mempunyai kaitan dengan Iran. Wang Iran yang berada di bawah sekatan boleh bergerak di dalam sistem kewangan rasmi dengan melalui Dubai. Apa yang lebih licik adalah gabungan dengan hawala, sistem kiriman wang tidak rasmi. Hawala adalah rangkaian kiriman wang berasaskan kepercayaan yang telah digunakan selama beratus-ratus tahun di Timur Tengah dan Asia.
Sistemnya mudah penghantar memberikan wang tunai kepada ejen hawala di Dubai. Ejen tersebut menghubungi ejen rakan sejawat di pihak Iran. Ejen di Iran kemudian menyerahkan wang tunai kepada penerima. Wang sebenar tidak merentasi sempadan, ia hanya direkodkan sebagai hutang piutang antara ejen, tidak menggunakan bank, tiada rekod Kongtebit Trudeau. Ini adalah cara paling primitif tetapi paling berkesan untuk melepasi jaring pemantauan sekatan. Melalui gabungan sistem re-ekspor hawala ini, Iran mampu terus menggerakkan bekalan dana bernilai 1 triliun yen setahun walaupun di bawah sekatan. Pihak berkuasa sekatan barat menyedari kewujudan struktur ini. Walau bagaimanapun, untuk menutup sepenuhnya urus niaga yang berlaku di zon bebas sebuah negara berdaulat seperti UAE adalah sangat sukar dalam realiti. China juga memahami struktur ini secara mendalam dan telah menggunakannya. Untuk mendapatkan minyak mentah Iran yang murah tanpa melanggar sekatan Amerika secara berhadapan, China telah menggunakan laluan re-ekspor Dubai dengan mahir. Di sebalik kemampuan China mengimport 1.5 juta hingga 1.8 juta tong minyak mentah sehari dari Iran adalah kewujudan Dubai sebagai titik transit ini. Keadaan itu mula berubah selepas tahun 2020. Pada 15 September 2020, satu dokumen perjanjian telah ditandatangani di Rumah Putih, Washington DC. Perjanjian Abraham Accord, satu peristiwa yang melakar semula sejarah diplomasi Timur Tengah di mana Israel, UAE dan Bahrain menormalkan hubungan diplomatik. Perjanjian yang diusahakan oleh pentadbiran Trump ini dilaporkan kepada dunia sebagai langkah kehadapan ke arah keamanan di Timur Tengah. Namun bagi kepimpinan Iran, perjanjian ini membawa makna yang sangat berbeza. Dubai yang telah menyokong urus niaga mereka selama 30 tahun kini bekerja sama dengan musuh ketat mereka, Israel. Bukan itu sahaja. Dalam tempoh beberapa bulan selepas menandatangani perjanjian tersebut, syarikat penerbangan Israel mula memulakan penerbangan terus ke Dubai dan syarikat-syarikat Israel mula mendirikan pangkalan satu demi satu. Pada tahun 2020, jumlah perdagangan dua hala antara Israel dan UAE melebihi $1 bilion dan meningkat 2 kali ganda pada tahun berikutnya. Dubai yang dahulunya mengekalkan neutraliti dalam dunia Arab berubah dengan pantas menjadi pangkalan ekonomi Israel di Timur Tengah. Perubahan dari segi maklumat adalah lebih serius. Agensi perisikan Israel Mossad dikatakan mempunyai keupayaan pengumpulan maklumat tahap tertinggi di dunia di Timur Tengah. Dengan kemasukan besar-besaran syarikat dan kaki tangan Israel ke Dubai, aliran dana dan barangan yang digerakkan oleh Iran melalui zon bebas Dubai kini dapat dikesan dengan jauh lebih tepat berbanding sebelum ini. Kepimpinan Iran terpaksa menyedari kemungkinan bahawa maklumat mengenai pemindahan dana menggunakan re-ekspor dan hawala serta rangkaian syarikat Shell yang dijelaskan tadi kini terdedah sepenuhnya kepada rangkaian perisikan Israel. Pengepungan ketenteraan juga mula mengambil bentuk yang nyata sebagai pertukaran untuk perjanjian Abraham. UAE mendapat kelulusan daripada Amerika Syarikat untuk membeli jet pejuang F-35 yang paling canggih. Walaupun rundingan menghadapi kesukaran, jelas bahawa pemodenan ketenteraan UAE sedang berjalan pesat dengan sokongan Amerika. Selain itu, didedahkan bahawa Pegasus, perisian intip senjata siber yang diekspor oleh Israel ke seluruh dunia, telah digunakan oleh beberapa kerajaan Timur Tengah untuk memantau pihak pembangkang dan kuasa musuh. Risiko komunikasi dan urus niaga Iran dipantau oleh teknologi tersebut meningkat secara mendadak selepas perjanjian Abraham. Di sinilah berlaku salah perhitungan oleh pihak China. Pada tahun 2021, China menandatangani perjanjian kerjasama komprehensif selama 25 tahun dengan Iran. Pelan pelaburan bernilai keseluruhan $400 billion, kira-kira 55 triliun yen Dreng Life. Membina pelabuhan kereta api dan infrastruktur komunikasi di Iran dan sebagai balasan memastikan bekalan minyak mentah murah untuk jangka masa panjang. Tambahan pula terdapat visi untuk memproses sebahagian daripada pembayaran tersebut menggunakan yuan digital di Dubai. Apakah itu yuan digital? Ia adalah mata wang digital yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat China, di mana rekod transaksi diuruskan sepenuhnya oleh kerajaan China. China cuba membina rangkaian pembayaran antarabangsa yang memintas pembayaran dolar menggunakan sistem ini. Memproses urus niaga minyak dengan Iran yang dikenakan sekatan menggunakan yuan digital, dan dengan membina rekod tersebut menunjukkan kepada dunia kemungkinan sistem pembayaran yang tidak bergantung kepada hegemoni dolar, menggunakan Dubai sebagai hubnya. Itulah senario yang dirancang oleh China, namun hub itu sendiri telah berada jauh di bawah pengaruh Amerika dan Israel selepas perjanjian Abraham. Dana dan visi yang dicurahkan oleh China ke Dubai sebenarnya bergerak di bawah pemantauan Amerika tanpa disedari. Dari sudut pandangan Iran, situasi menjadi lebih mendesak. Aliran dana mereka melalui Dubai.
Pergerakan itu kini kemungkinan besar terdedah sepenuhnya kepada agensi perisikan Israel. Dubai yang dahulunya menyokong urus niaga mereka telah berubah menjadi pihak yang paling mengetahui kelemahan mereka. Rakan kongsi yang dianggap sebagai bandar komersial neutral rupa-rupanya telah menjadi sebahagian daripada rangkaian pengepungan yang memojokkan mereka. Apabila menyedari perkara itu, makna Dubai bagi Iran berubah secara asas. Apabila tingkah perdagangan berubah menjadi pangkalan untuk memantau dan menyerang mereka, apakah pilihan terakhir yang diambil oleh Iran? Jawapannya adalah siri serangan bermula dari akhir Februari 2026. Dan pilihan itu mencetuskan rantaian peristiwa yang tidak dapat diubah bagi Iran sendiri, China dan juga Jepun. Apabila Iran memutuskan untuk melancarkan serangan ke atas negara-negara teluk, pihak yang menerima tamparan paling hebat sebenarnya bukanlah Amerika atau Israel. Ia adalah China dan Dubai itu sendiri. Untuk memahami sebabnya, kita perlu melihat realiti hubungan ekonomi antara China dan Iran melalui angka yang khusus. China telah terus mengimport purata 1.5 juta hingga 1.8 juta ton minyak mentah sehari dari Iran walaupun di bawah sekatan Amerika. Ini bersamaan dengan 14% hingga 14% daripada jumlah import minyak mentah China. Angka itu mungkin kelihatan kecil. Namun apa yang penting ialah minyak mentah ini diperolehi pada harga $1 hingga $15 lebih murah setong berbanding harga pasaran antarabangsa. Apakah hasil daripada pengumpulan perbezaan harga ini? Jika kita mengira perbezaan $12 setong untuk 1.5 juta tong sehari, ia berjumlah $18 juta sehari. Jika ditukarkan kepada setahun, ia adalah kira-kira $6.5 billion, kira-kira 900 billion yen penjimatan kos. Penjimatan ini telah berfungsi sebagai enjin halimun yang menyokong daya saing kos industri pembuatan China. Sebab mengapa produk China di pasar raya seluruh dunia jauh lebih murah bukan sahaja kerana kos buruh. Bagaimanakah minyak mentah murah ini sampai ke China? Sistem re-export Dubai yang dijelaskan tadi memainkan peranan utama di sini juga. Selain itu, terdapat penambahan apa yang dikenali sebagai Ghost Fleet Armada Hantu X-Fleet. Ghost Fleet adalah sekumpulan kapal tangki yang tidak dapat dikesan yang berlayar dengan mematikan sistem pengenalpastian automatic AIS kapal. Menurut analisis oleh institusi penyelidikan swasta, menggunakan data satelit pergerakan kapal yang tidak dapat dikesan ini meningkat mendadak sejak 2022 dan terdapat anggaran bahawa jumlahnya mencecah 2 hingga 3 kali ganda. Statistik ekspor rasmi Iran. Kapal-kapal tangki ini memuatkan minyak mentah. Iran menukar dokumen punca asal di sekitar Dubai kemudian membawanya ke loji penapisan swasta di wilayah Zhejiang dan Shandong di China. China seterusnya cuba mengukuhkan hubungan ini untuk masa hadapan. Itulah pembinaan sistem pembayaran menggunakan yuan digital. Pada masa ini, kira-kira 88% daripada perdagangan dunia diselesaikan dalam dolar. Ini dipanggil sistem petrodollar. Ia adalah struktur di mana Amerika boleh menggunakan pengaruh ke atas dunia hanya dengan mencetak dolar. China cuba memecahkan sistem ini dengan menjalankan eksperimen memproses transaksi minyak mentah dengan Iran yang dikenakan sekatan menggunakan yuan digital. Rekod transaksi yuan digital diuruskan sepenuhnya oleh Bank Rakyat China. Ia tidak melalui SWIFT, tidak menggunakan dolar dan penyelesaian selesai di luar pemantauan kewangan Amerika. Jika mekanisme ini dapat dibuktikan melalui urus niaga dengan Iran, negara-negara seperti Rusia, Venezuela dan Myanmar yang dikenakan sekatan boleh ditarik masuk ke dalam rangkaian ini satu demi satu menjadikan sistem pembayaran antarabangsa yang tidak bergantung kepada hegemoni dolar sebagai kenyataan. Itulah strategi yang dirancang oleh China. Setakat tahun 2023, skala transaksi melalui sistem pembayaran bebas, China telah berkembang kepada 500 billion yen sehari. Iran adalah subjek eksperimen yang tidak boleh diganti bagi China. Walau bagaimanapun, apabila Dubai kehilangan fungsinya dan Iran tenggelam dalam peperangan, visi ini mula runtuh dari dasarnya. Jika bekalan minyak murah terhenti, China terpaksa mendapatkan jumlah minyak yang sama dari pasaran antarabangsa pada harga rasmi. Kos pembuatan akan meningkat dan daya saing harga produk ekspor akan jatuh. Jika rakan eksperimen terbesar untuk pembayaran yuan digital lenyap, pengisytiharan strategik China untuk mencabar hegemoni dolar akan berakhir dengan kegagalan. Tambahan pula jika Dubai yang merupakan hub transit bagi pelaburan One Belt One Road bernilai 55 triliun yen kehilangan fungsinya. Pelaburan dalam infrastruktur pelabuhan kereta api dan komunikasi yang sedang dibina di Iran juga akan terhenti. Pelabuhan yang sedang dibina menjadi terbiar dan landasan kereta api yang mula diletakkan terputus di tengah jalan.
Bank-bank milik kerajaan China yang memberikan pinjaman dengan jaminan kerugian tersebut akan menghadapi rantaian hutang lapuk yang membengkak. Dan pada masa yang sama, satu lagi keruntuhan sedang berlaku, yaitu keruntuhan Dubai itu sendiri. Dubai tidak mempunyai minyak. Ia juga hampir tiada gas asli. Segala kemakmuran yang dibina oleh Dubai dalam tempoh setengah abad ini berasaskan kepercayaan bahawa ia adalah satu-satunya tempat di Timur Tengah di mana perang tidak akan berlaku. Golongan kaya di seluruh dunia meletakkan aset mereka di Dubai. Syarikat global membina ibu pejabat Timur Tengah di Dubai dan sejumlah triu pelancong melawat bandar itu setiap tahun kerana ia selamat. Satu-satunya aset yang dipanggil keselamatan itu kini telah menjadi sifar disebabkan serangan ini. Kini setelah kepercayaan itu runtuh, Dubai akan kembali menjadi sekadar struktur bangunan yang dibina di atas padang pasir. Kesan terhadap hartanah muncul serta-merta. Lebih 90% populasi Dubai adalah warga asing. Struktur ini adalah kekuatan pada waktu aman tetapi menjadi kelemahan terbesar pada waktu konflik. Penduduk warga asing tidak mempunyai alasan untuk mempertahankan tanah tersebut. Jika mereka merasa takut, mereka hanya akan pergi beramai-ramai. Seperti yang dimaklumkan sejak tercetusnya perang penghijrahan keluar penduduk dari Dubai telah bermula. Jika kadar kekosongan melebihi 50% kumpulan pencakar langit tertinggi di dunia, juga akan berubah menjadi liability yang besar. Wang pelaburan bernilai trilion yen setahun yang mengalir ke pasaran hartanah Dubai mula berbalik arah menggoncang asas pembayaran balik hutang besar yang ditanggung oleh kerajaan Dubai. Kehilangan status sebagai hub logistik akan meninggalkan luka jangka panjang yang lebih dalam. Dalam dunia logistik tiada jalan pintas untuk mendapatkan semula apa yang telah hilang. Jika pelabuhan Jebel Ali berhenti berfungsi selama beberapa minggu, syarikat global akan menukar laluan mereka secara kekal ke pelabuhan Abu Dhabi, pelabuhan Jeddah di Arab Saudi atau pelabuhan Mundra di India. Pemilik barangan sebaik sahaja mereka menetapkan laluan baru tidak akan mengambil risiko untuk kembali ke laluan asal. Untuk mendapatkan semula status sebagai hub yang hilang memerlukan masa berpuluh-puluh tahun lagi, pelaburan bernilai trilion yen. Serangan Iran bukan sahaja membakar masa kini Dubai tetapi juga pelan reka bentuk masa hadapan yang dirancang oleh Dubai. Jadi mengapakah Iran memutuskan untuk menyerang walaupun mengetahui kemusnahan berantai ini? Jawapannya adalah kerana bagi kepimpinan Iran apa yang boleh hilang sudah pun mula hilang. Kemudahan nuklear diserang komando terbunuh. Kehidupan rakyat telah melepasi head disebabkan sekatan ekonomi. Dubai bukan lagi tingkap yang menyokong mereka tetapi telah berubah menjadi pangkalan yang memantau dan memojokkan mereka. Jika kami tidak boleh menjual minyak, kami tidak akan membiarkan negara lain menjualnya juga. Jika kami tidak boleh membeli bekalan, kami akan meningkatkan kos logistik dunia dan mengheret semua orang bersama. Menutup Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur logistik Teluk untuk menghumban seluruh pesanan Timur Tengah ke dalam kucar-kacir, itulah jalan terakhir yang dipilih oleh Iran. Hasil daripada pengiraan dingin itu adalah huru-hara Timur Tengah yang kita saksikan sekarang. Dan huru-hara itu akan sampai ke isi rumah di Jepun dengan sela masa tertentu. Setakat ini kita telah melihat struktur dan logik mengapa Iran menyerang Dubai. Akhir sekali mari kita susun dengan teliti bagaimana perkara ini akan sampai ke dalam kehidupan kita secara khusus. Pertama, mari kita lihat kesan terhadap tenaga. Jepun bergantung kepada Timur Tengah untuk kira-kira 90% daripada import minyak mentahnya. Sebahagian besar daripadanya melalui Selat Hormuz. Jika sekatan Selat Hormuz oleh Iran berlarutan kapal tangki menuju ke Jepun terpaksa mengambil laluan alternatif. Menukar ke laluan mengelilingi Tanjung Harapan di hujung selatan Afrika akan meningkatkan hari perjalanan lebih daripada 2 kali ganda berbanding biasa dan kos penghantaran akan melonjak mendadak. Tambahan pula premium insurans penghantaran akan melambung tinggi di zon perang. Semasa penserobohan Ukraine oleh Rusia pada 2022, premium insurans perang untuk kapal tangki mencapai puluhan kali ganda daripada waktu aman. Semua kos ini akan ditambah ke dalam harga perolehan minyak mentah dan sampai ke Jepun. Dengan harga minyak mentah yang sudah melebihi 100 senpu dolar setong sekarang, jika sekatan berlarutan tahap $150 atau $200 akan menjadi kenyataan. Harga petrol biasa di Jepun mungkin mencapai tahap 250 yen hingga 300 yen seliter dan bil elektrik berpotensi menjadi 1.5 hingga 2 kali ganda daripada sekarang. Walau bagaimanapun kesannya tidak terhenti pada tenaga sahaja. Mari kita fikirkan tentang kesan berantai kepada barangan makanan. Kadar sara diri makanan Jepun adalah 888%. Ini bermakna lebih daripada 60% makanan di atas meja bergantung kepada import.
Kebanyakan bijirin seperti gandum, kacang soya, dan jagung datang dari Amerika atau Australia, tetapi kos penghantaran mereka berkait rapat dengan harga minyak. Jika kos bahan api kapal meningkat, kos penghantaran bijirin meningkat, harga tepung meningkat, dan harga roti serta mie meningkat. Perkara yang sama berlaku untuk kacang soya dan biji sawit yang menjadi bahan mentah minyak masak. Ramai yang mungkin telah mengalami gelombang kenaikan harga makanan antara 2022 dan 2023, tetapi ada kemungkinan kenaikan kali ini akan melebihi tahap tersebut. Kesan terhadap pertanian itu sendiri juga serius. Jika kos bahan api untuk mesin pertanian meningkat, kos petani meningkat, dan jika harga gas asli yang menjadi bahan mentah baja kimia meningkat, harga baja akan melambung tinggi. Harga sayur-sayuran, beras, produk ternakan, dan produk domestik juga akan melonjak melalui kos tenaga dan baja. Seterusnya kita lihat kesan terhadap industri pembuatan dan pekerjaan. Ekspor ke China merangkumi kira-kira 20% daripada jumlah ekspor Jepun. Banyak syarikat terkemuka Jepun seperti Toyota, Honda, Sony, Panasonic dan Hitachi bergantung mendalam kepada kedua-dua pangkalan pembuatan dan pasaran China. Jika minyak mentah murah dari Iran dan rangkaian logistik Dubai, kehilangan fungsinya kos pembuatan China akan meningkat dan ekonomi China akan perlahan. Kesan tersebut akan merebak secara langsung kepada keuntungan syarikat Jepun ini dan sampai kepada pekerjaan serta gaji domestik. Ambil industri otomotif sebagai contoh. Toyota mempunyai beberapa pangkalan pengeluaran di China dan jumlah jualan di pasaran China melebihi 1.8 juta kenderaan setahun. Jika ekonomi China perlahan, permintaan untuk kereta akan jatuh, pesanan komponen akan berkurangan dan kesan ini akan merantai kepada pembekal di dalam Jepun. Industri otomotif adalah industri utama yang merangkumi kira-kira 8% daripada pekerja pembuatan di Jepun. Prestasinya berkait terus dengan suhu ekonomi Jepun secara keseluruhan. Bidang komponen elektronik dan peralatan pembuatan semikonduktor juga sama. Jepun memegang kira-kira 30% bahagian pasaran dunia dalam peralatan pembuatan semikonduktor. China adalah salah satu pelanggan terbesarnya. Jika industri pembuatan China mengecil, permintaan dalam bidang ini juga akan jatuh. Peningkatan kos logistik membawa kesan yang lebih luas. Barangan import dari Timur Tengah yang melalui pelabuhan Jebel Ali mengandungi sejumlah besar bahan dan komponen yang diperlukan oleh industri pembuatan Jepun. Banyak bahan mentah industri seperti produk petrokimia, aluminium dan tembaga sampai ke Jepun melalui Timur Tengah. Jika laluan penghantaran ini tersumbat, perolehan bahan mentah untuk kilang-kilang di Jepun akan mula terganggu. Masa penghantaran menjadi lebih lama, stok terkumpul atau sebaliknya stok kehabisan dan barisan pengeluaran terhenti. Kesannya merangkumi pelbagai industri daripada peralatan elektrik rumah hingga bahan binaan otomotif. Sebaliknya, kucar-kacir ini juga mempunyai aspek yang membawa peluang jangka sederhana hingga panjang bagi Jepun. Pergerakan syarikat global untuk menyemak semula pergantungan kepada China dan menyusun semula rantaian bekalan akan dipercepatkan lagi oleh gangguan ini. Bagi syarikat Jepun yang mempunyai teknologi yang tidak boleh diganti seperti peralatan pembuatan semikonduktor, komponen ketepatan dan teknologi bahan gelombang penyusunan semula ini berpotensi mewujudkan permintaan baru. Malah pertanyaan untuk peralatan buatan Jepun daripada syarikat global yang memindahkan pengeluaran ke Taiwan dan Asia Tenggara sudah menunjukkan tren meningkat. Walau bagaimanapun, itu adalah cerita jangka sederhana dan panjang. Dalam jangka pendek, 3 gelombang iaitu kenaikan harga tenaga, peningkatan kos logistik, dan kelembapan ekonomi China akan melanda ekonomi Jepun hampir serentak. Kesannya bermula daripada paparan harga di stesen minyak, kemudian ke bahagian makanan di pasaraya bil elektrik, dan akhirnya muncul secara berperingkat dalam prestasi syarikat dan pekerjaan. Mac 2026, apa yang kita saksikan bukan sekedar perang di Timur Tengah. Ia adalah saat di mana struktur sekatan lubang bolos dan pergantungan yang dibina selama lebih 40 tahun sejak revolusi Iran 1979 terbakar sekaligus disebabkan kebencian dan keputusasaan. Hubungan ekonomi antara Iran dan Dubai telah berbalik menjadi konflik selepas perjanjian Abraham dan kemuncaknya adalah huru-hara sekarang. Dan kesan daripada huru-hara itu pastinya akan sampai ke meja makan di Jepun di seberang dunia. Era di mana berita Timur Tengah dianggap sebagai cerita negara yang jauh telah berakhir. Memahami struktur apa yang sedang berlaku di seberang dunia adalah langkah pertama untuk melindungi aset dan kehidupan Anda sendiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan dalam video ini hari ini dapat membantu. Terima kasih kerana menonton.